Kanak-kanak tersesat dalam almari. Lepas tu dia jumpa satu dunia indah yang berbeza, fantasi. Bukan, itu bukan cerita ni. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama Abang Beruang lagi. Untuk ulasan kedua untuk hari ni, ulasan filem yang kedua. Kita masih lagi dalam ulasan filem Korea. Temanya nak tonton cerita Korea yang ditayangkan orang kata tahun lepas. Jadi sebelum ni Abang Beruang ada ulas cerita Call daripada Netflix, tu pun Korea. Thriller, lepas tu ada time travel, seronok. Boleh tonton kalau nak tonton. Okey, itu ulasan yang lain lah. Jadi hari ni kita nak cerita tentang The Closet. Cerita tentang almari ataupun orang Johor sebut gobok. Cerita tentang gobok misteri. Okey, jadi ceritanya adalah apabila lelaki ni, watak utama ni, dia berpindah setelah satu insiden lah. Dia aksiden, lepas tu bini dia mati. Jadi dia berpindah dengan anak dia ke tempat untuk yang lebih sesuai untuk diri dia. Dia ni arkitek kalau tak silap kan. Arkitek, engineer, arkitek kot. Jadi sebab dia pun ada macam panic attack macam tu, macam serangan cemas sebabkan peristiwa tu. Dan kemudian anak dia pula macam murung, tak nak bercakap dengan dia. Jadi dia cuba beralih angin. Dia duduk dekat macam kawasan rumah. Dia duduk rumah yang, dia cari rumah dekat macam kampung lah, macam tu. Jadi bila dia pindah rumah ni, dia berdua kan. Dia berdua je. Kemudian dia ada konflik yang mana dia perlu untuk pergi ke set dekat ke bandar. Maksudnya dekat tapak set pula kan, tapak pembinaan tu. Sebab kalau tidak nanti macam ada orang akan take over kerja dia. Kedudukan dia kat kerja tu bahaya. Jadi dia perlu tinggalkan anak dia yang baru pindah ni tadi dengan nanny selama 2 bulan macam tu lah. Dan sebelum benda tu berlaku, anak dia pula macam ada something tau. Ada macam perubahan watak, macam daripada kemurungan tiba-tiba macam okey. Selepas satu peristiwa yang melibatkan almari dekat bilik dia ni. Almari dekat bilik dia, misteri apa almari dia tadi kan. Jadi dipendekkan cerita, bila bapa dia tinggalkan dia untuk dengan nanny dengan pengasuh tadi untuk kerja dekat bandar, dia hilang. Kita tahulah hilang sebab apa. Bapak dia tak tahu lah. Kita tahu dia hilang sebab dia kena colek bawa masuk dekat almari tadi tu. Tapi bukan macam saya cakap kat intro tadi lah. Bukan. Dia bukan cerita tu ke alam fantasi. Bukan. Dia ke alam lain juga. Tetapi alam di antara dua alam macam tu kan. Di antara alam mati dan di antara alam orang hidup. Something like that lah. Dia ada cerita seram-seram macam tu lah. Jadi bapak dia ni cubalah mencari kehilangan anak dia tadi. Dah hampir sebulan. Lepas tu datanglah seorang yang macam orang paranormal lah, geng paranormal. Tapi dia ada keturunan dukun sikit. Jadi dia dua sekali lah, paranormal moden dan juga dukun tadi tu kan. Jadi dia cakap anak kau memang dah kena tangkap dengan ni. Sebab ini adalah kes yang dia daripada zaman mak dia tadi, dia bawa ke depan. Maksudnya dah banyak orang hilang dengan cara yang sama lah. Anak-anak yang hilang tadi tu. Jadi anak dia adalah mangsa yang seterusnya dan dia nak tolong. Jadi kat situlah kita tengok cerita dia macam mana dia start pasang-pasang. Ada macam The Conjuring punya style lah mula-mula tu kan. Dia pasang alat ni semua. Jadi cerita ni basically memang cerita seram. Ada hantu apa semua. Sebab saya ingatkan cerita macam misteri, thriller ke, ada plot twist ke. Rupanya memang cerita seram. Memang hantu lah hantu yang colek anak dia apa semua, bawa ke dalam almari tu. Jadi dalam ni dia cuba dengan kawan dia tadi untuk merungkai misteri, untuk cari cara penyelesaian dia. Lalas dia kena buat ni, dia kena korbankan diri, dia kena orang kata pergi masuk kat almari tu sendiri. Orang kata kat dunia kat almari tu tadi, kat alam gaib tadi tu, untuk bawa anak dia semula. Jadi anak dia keluar balik lah. Memang idea dia macam tu lah. Jadi adakah dia berjaya? Tonton cerita The Closet macam tu kan. Jadi untuk siapa cerita ni? Saya sebenarnya memang menonton, memang macam saya cakap tadi, saya ingat sekadar misteri, thriller, ada something yang twist ke apa. Tapi rupanya tidak. Memang dia adalah cerita seram. Jadi untuk orang yang suka cerita horror ke, jump scare yang orang kata yang lebih seram, yang mencari, orang kata yang mencandu cerita-cerita macam ni, saya tak tahu pada anda akan suka atau tidak. Tapi saya rasa anda mesti dah tonton, sebab saya tonton filem ni lambat. Tapi untuk orang yang biasa-biasa saja macam saya, kalau nak tonton, mungkin boleh cuba. Dan cerita ni ada babak-babak mengejut, seram dan yang sedap lah. Orang kata yang sedap, yang tidak keterkeluaran, yang ada kaitan dengan cerita. Sebab saya pernah tengok cerita Melayu yang daripada misteri, thriller, tiba-tiba nak juga letak cerita, anak letak juga hantu kat dalam tu kan. Apa hal? Macam tu kan. Seram ke, tak seram ke?
tak perlu kot macam tu kan. Tapi cerita ni dia memang cerita hantu lah. Dia bukan sekadar seram misteri apa semua. Jadi kita tengoklah macam mana bapak dia cuba untuk cari apa semua. Okey, jadi yang sedapnya lah pada saya, yang best ni hujungnya, cerita ni macam, sebab dah kat hujung, dah habis ni tadi kan. Spoiler, stop tengok kalau anda nak tengok dulu. Dia macam dekat hujung, betul-betul hujung, tiba macam dah bahagia apa semua, selamat. Dia macam lepas dia jemput anak dia, tiba-tiba ada juga lagi closet macam ni, ada budak lain pula, macam budak miskin berdiri dekat depan almari lain macam tu kan. Macam benda ni tak habis lagi. Jadi cerita ni sebenarnya macam nak ceritakan tentang penderaan kanak-kanak sebenarnya. Kes-kes yang hilang tu sepertinya mesej dia lah yang saya nampak. Dia nak cakap anak-anak yang tidak dimahukan. Macam bapak dia tadi cuba untuk hantar anak dia pergi camp sebab kacau kerja dia, something yang dia nak kita hargai. Ada anak ni cuba hargai, jangan abaikan. Macam kes dia ni, dia bukanlah sengaja untuk abaikan. Jadi dia nampaklah effort dia tadi cuba cari balik. Yang lain-lain yang dulu-dulu, yang sebelum-sebelum ni, sebab ada beberapa kes kan, dah ada berapa 30 lebih kes yang lama kata kan, yang hilang atas sebab yang sama. Dia adalah flashback sikit, tunjuk ada yang kena dera lah, ada yang kena bunuh apa semua. Jadi roh-roh ni semua dendam dengan orang dewasa. Something yang macam tu. Jadi dia nak cakap, kalau kau tak suka anak kau baik hilang je lah, macam tu lah, kena colek. Jadi kat hujung tu pun macam nak tunjuk, walaupun cerita dia macam dah settle apa semua, tapi kenapa dia masih lagi nak letak, ini pendapat saya lah tentang ending tu kan, kenapa nak letak macam ada lagi, kenapa, adakah dia nak sambung sequel? Sebab cerita ni macam tak perlu sambung pun, kita dah tahu dah cerita pasal, tak ada apa sangat, tak tahu lah. Macam, jadi dia macam nak tunjuk benda ni boleh berlaku lagi. Macam nak takut-takutkan bapak, tapi dia orang mungkin tak takut. Cuma itulah mesej yang saya dapat lah, apa yang cuba disampaikan dalam cerita ni. Cuba hargai anak-anak tadi tu, dan jangan abaikan dia. Sebab ada watak dukun tadi tu pun dia ada cakap juga, kau tak tahu anak kau punya ni, minat anak kau, minat artis mana apa semua. Nampak kau tak bercakap ke dengan anak kau? Something yang macam agak cynical kat situ. Nampak tak, dia sibuk sangat bekerja sampai tahap macam tu. Lalah anak dia kena colek, baru dah tak ada, baru nak kelang kabut cari. Okey, jadi itulah dia. Terlerit sikit kat hujung. Jadi itulah dia ceritanya. Jadi basically cerita ni cerita seram. Kalau anda nak tonton, mungkin anda tonton. Kalau anda memang minat cerita seram, mungkin anda dah tonton. Mungkin anda ada pendapat anda, boleh tulis di ruang komen. Dan terima kasih kerana telah tonton hingga habis video ni. Dan jika anda belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan support ulasan Abang Beruang, yang mana akan membuat ulasan banyak filem. Sebab satu hari ada satu ulasan filem, macam itulah. Tonton satu filem, tapi tak adalah upload setiap hari satu ulasan, tapi satu hari satu filem. Ulasan bahasa Melayu, ulasan Abang Beruang. Terima kasih kerana support. Itu saja untuk ulasan filem The Closet hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.